Dengan izin Tuan Hakim, pihak-pihak adalah pihak yang sama, Tuan Hakim. Dan dengan izin Tuan, izinkan pihak pendakwaan untuk meneruskan dengan saksi pendakwaan seterusnya, Tuan. Mohon untuk dipanggil saksi pendakwaan yang ke-8, Tuan. Suhana binti Zam. Panggil saksi pendakwaan ke-8. Dengan izin mahkamah, saya hanya mohon merekodkan permohonan maaf daripada pembelaan. Mahkamah tetapkan 2 suku tetapi Siti Bainun kurang sihat. Muntah-muntah dan migraine, Tuan. Just to apologize for the lateness. Thank you, Tuan. Baik, saya rekodkan ya. Okey, okey ya. Okey. Kalau ada masalah bagi tahu nanti ya. Baca tu. Bahawasanya saya, Suhana binti Zam, dengan sesungguhnya dan suci hati, mengaku dan berikrar bahawa segala keterangan yang akan saya berikan dalam perbicaraan ini adalah benar, tiadalah apa-apa yang tidak benar, melainkan benar berlaku. 40 tahun. Pegawai penyelidik undang-undang. Firma Haiza Hazura and Associates. Tak. Lot 2539 39/2 Lorong Budaya, Rantau Panjang, 41200 Kelang. Sila duduk, Puan. Baik, Dengan izin Tuan, izinkan saya untuk mulakan prosiding pada petang ini, Tuan. Baik, teruskan. Baik. Suhana ya. Suhana, kamu tahu kenapa kamu datang ke mahkamah pada hari ini? Ya, untuk memberi keterangan untuk kes Bella dan Bainun. Okey. Baik. Suhana boleh selesakan diri ya. Boleh tarik sedikit kerusi ke depan. Baik. Kemudian jawab soalan saya, jawab kepada Tuan Hakim ya. Baik. Dan jawab dengan kuat dan terang, tapi pelan-pelan sebab kami semua nak catat ya. Baik. Okey. Baik, tadi kamu kata kamu datang ke mahkamah untuk kes Bella dan Bainun. Okey, baik, siapa Bainun ni? Macam mana kamu boleh kenal Bainun? Saya kenal Bainun, saya tak ingat tahun bila, tapi masa tu saya bekerja di Ibu Pejabat UMNO Malaysia di PWTC dan Bainun bekerja di dalam bangunan yang sama. So saya ada selalulah terserempak dengan dia dekat lift. Pelan-pelan sikit ya sebab kami nak catat. Saya ada berjumpa dengan dia. Okey. Di ruang-ruang yang dikongsi bersamalah, macam dekat lift, dekat kafe macam tu. So bila dah selalu jumpa tu, so kita jadi sembang-sembang, lepas kita jadi kenal dan mula rapat lah. So saya ada keluar dengan dia mula-mula. Lepas tu bila dah lama tu, macam saya ada pergi rumah dia, makan kat rumah dia. Lepas tu kita orang ada rancang untuk pergi bercuti. So kita pergi bercuti sama-sama. Lepas tu Bainun ada minta bantuan daripada saya ada minta bantuan daripada Bainun. So kita jadi rapat secara macam itulah yang saya kenal Bainun. Okey, maksudnya
dah berapa lama usia perkenalan antara kamu dengan Bainun ni? Okey, saya buat anggaran je lah sebabnya saya mula kerja di bangunan UMNO tu tahun 2009. So saya mungkin jumpa dia dalam tahun 2010, 2011 macam tu. Sehingga sekarang lah. So lebih kurang dalam 10 tahun. Okey. Okey. Baik. Jadi baik, jadi Bainun yang kamu katakan ni, kamu dah kenal lebih kurang 10 tahun ni, ada Bainun ni di mahkamah pada hari ni? Ada? Okey, di mana tu secara spesifiknya? Tu kat belakang pakai baju biru, jalur-jalur. Di Tudung hitam. kandang tertuduh tu ya? Baju Kita biru. dicamkan tuan. Yang dalam sorang-sorang dalam tu Ya, betul. dicamkan direkodkan saksi mengecam Siti Bainun. Terima kasih tuan. Baik. Jadi kamu kata tadi kamu tahu kamu datang ke mahkamah pada hari ini untuk kes Bainun dan juga Bella. Baik, jadi boleh ceritakan kepada mahkamah bagaimana pula kamu kenal Bella ni? Okey, saya kenal Bella ni tahun sekitar Julai tahun 2020. Masa tu Bainun ada WhatsApp dengan saya, dia kata dia baru dapat seorang kanak-kanak sindrom Down, tapi dah besar lah, nama dia Bella. So saya Apa kata maksud kamu Bainun dapat kanak-kanak sindrom Down ni, Bella ni? masa tu dia cakap dengan saya dia dapat masa tu. Lepas tu Ya, kejap Maaf, semua minta saksi slow down sikit Ah, kat kami. Betul. Macam tu. Suhana boleh pelan-pelankan sikit ya sebab kami semua nak catat. Baik. slow dah. baik. Tak apa, kita slow bagi pihak peguam pun nak catat. Baik. Okey, masa tu dia WhatsApp saya, dia kata dia dapat seorang kanak-kanak OKU, nama dia Bella. Lepas tu dia ada bagi gambar. So masa dia cakap dia dapat tu, saya tak pastilah apa maksud dia dapat tu. Lepas tu saya ada pergi ke rumah yang Bainun duduk, rumah bonda. Pelan-pelan. Saya pergi ke rumah Bonda. Bainun duduk di mana ni? Di setapak. Di setapak, okey. Kemudian saya pertama kali jumpa Bella di situ. Okey. Jumpa Bella di situ. Okey. Baik. Pada masa jumpa Bella tu macam mana keadaan Bella? Masa tu Bella ceria. Dia diperkenalkan lah kepada saya oleh Bainun. Dia kata, ni Acuana. Lepas tu dia kata, ni lah Bella. Saya macam, hai Bella. So Bella peluk. Lepas tu saya pun macam peluk Bella juga. Lepas tu Bella dia macam pegang-pegang pipi. Sebab dia very mesra orangnya. Masa tu saya nampak Bella ni dia ceria lah. Badan dia sihat. Chubby sikit. So kesimpulannya masa tu saya nampak dia seorang kanak-kanak yang ceria lah. Okey, maksudnya pada pandangan kamu Bella seorang kanak-kanak yang ceria ya? Ya, betul. Okey. Okey. Baik, kemudian seterusnya macam mana lagi kamu boleh mengetahui ataupun macam mana lagi kamu boleh kenal Bella ni? Macam mana lagi? Okey, kemudiannya saya ada bawa Bella ke rumah saya. Masa tu Rumah pada kamu hari di mana? Rumah saya di Kelang. Di Kelang, okey. Pada hari tu saya tak ingat berapa hari bulan, tapi saya ada pergi ke Seri Pentas. Ke mana? Seri Pentas TV3 Seri Pentas. di Bandar Utama untuk temankan Bainun yang masa tu dia ada temu ramah dengan wanita hari ini. Okey. Saya temankan dia kat situ. Lepas dah habis sesi temu ramah tu, saya bawa Bainun ke rumah bonda di setapak. Kemudian Bainun kemas-kemas barang, bawa Bella, Tulus Jiwa, Mariam. Bawa siapa? Bawa Bella, Bella, Tulus Jiwa Tulus Jiwa dan Mariam dan Mariam, okey. dan Aryan. Dan Aryan.
ke naik kereta saya dan pergi ke rumah saya di Kelang. Untuk apa ni ke rumah kamu di Kelang ni? Kalau tak silap saya masa tu adalah Hari Raya Haji. So datang beraya lah di rumah. Saya ada buat makan-makan. Okey. Lepas tu sepanjang Bella kat rumah saya tu dia sangat tertib lah budaknya. Lepas tu saya nampak dia tolong jaga jiwa, tidurkan jiwa, bagi susu. Lepas tu dia nak kencing tu, dia pergi toilet sendiri. Pelan-pelan sikit ya. Okey. Dia nak buang air. Tidurkan jiwa, lepas tu bagi susu lagi. Lepas tu makan. Bila saya kata makanlah Bella, so Bella dia ambil makanan sendiri untuk makan. Lepas tu dia nak buang air, dia pergi ke toilet sendiri. Dia buang air sendirilah. Maknanya dia tak perlukan orang untuk menguruskan dia dalam buat keperluan harian dia lah. Okey, baik. Jadi baik, kamu kata kamu pernah pergi ke kondo Siti Bainon? Ke kondo OKT? Pernah beberapa kali. Okay, pernah beberapa kali ya. Pada masa kamu pergi tu, boleh kamu jelaskan? Kamu ingat bila tarikh kamu pergi ke kondo Siti Bainon ni? Tuan, lack of foundation, Apa dia? Ya. establishment of condo, terus pergi. Di mana semua tidak ditanya lagi, Tuan. Selepas ini Tuan, sebab saksi belum jawab lagi. Ulang balik soalan. Saksi ni mengatakan kamu pernah pergi ke Pernah kondo, beberapa kali. Okey, pernah jawapan. beberapa kali. Okey. Baik. Rephrase soalan balik. Okey. Di mana yang kamu kata yang kamu pergi ke kondo Siti Bainon ni? Okey, kondo Siti Bainon tu adalah di Irama Wangsa. Dia pindah ke kondo tu sekitar bulan November 2020. November 2020. Sebelum dia menyewa kondo tu, dia ada ajak saya untuk pergi tengok kondo tu dahulu dan beri pandangan sebelum dia nak buat keputusan untuk sewa lah. So saya ada pergi ke rumah tu dengan Bainon sebelum dia sewa dan saya kata okeylah, tempat ni elok, bersih. Lepas tu cuma saya ada bagi pandangan lah, mungkin nak kena tambah. Okey, baik. Sebelum kamu kata maksudnya sebelum dia menyewa di kondo tu, maksudnya sebelum tu adakah dia mempunyai rumah lain? Maksudnya tempat Okey, lain. sebelum dia menyewa di kondo, saya pernah pergi ke rumah yang Bainon duduk di Setapak, di Selayang dan juga di saya tak tahu Royal Domain tu kat mana. Mana di? Berdekatan dengan tempat ni lah. Boleh sebut tadi? Saya tak tahu Suhana, kawasan kamu sebut apa tadi? Royal Domain. Royal Domain. Okey. Baik. Baik, tadi kamu telah mengatakan pada mahkamah kamu telah pergi ke kondo Siti Bainon di Irama Wangsa ni. Baik, pada masa kamu pergi tu, bila kamu pergi ke kondo tersebut? Kalau kamu boleh ingat lah. Saya ada pergi banyak kali. Okey. Sebabnya selepas Bainon berpindah ke rumah kondo tu, dia selalulah ajak saya dan 3 lagi orang kawan kami untuk tidur dan lepak di rumah kondo tu. Okey. Kalau boleh ingat mungkin pada tahun bila ataupun bulan bila yang kamu pergi ke situ? Okey, kalau saya ingatkan pada tahun 2021. Tahun 2021, okey. Saya ada pergi pada bulan Februari. Pada Februari, okey. Boleh ceritakan dulu pada bulan Februari yang kamu pergi ni, siapa yang ada di kondo tersebut? Okey, masa bulan Februari tu saya pergi sebab Bainon ada buat majlis sambutan hari jadi untuk salah seorang kawan kita yang bernama Haiza. Okey, hari jadi Haiza. Ya, Okay. so saya pergi, masa tu ada yang datang ke rumah dia adalah saya, Haiza,
Hani Azura dan Syahira. Yang memang ada di rumah tu adalah Siti Bainun, adik angkat dia bernama Ina, lepas tu ada Yasmin, ada Aida, ada Balkis, ada Bella, ada Tulus Jiwa, ada Tulus Bail, Ya. Tulus ada Aryan. Aryan. Okey. Itu yang saya ingat lah. Okey. Masa tu saya datang, saya tidur bermalam di rumah kondo Bainun tu. Sebab malam tu lah yang kita buat sambutan hari jadi untuk Haiza tu. So kita adalah buat permainan-permainan sikit. So semua yang saya sebutkan tadi ambil turut terlibat, kecuali masa tu Bella dia tak terlibat sebab dia berdiri di bahagian dapur. Dia berdiri di bahagian dapur. Okey. Okey, baik. Jadi seterusnya ada lagi kamu pergi ke rumah ke kondo tersebut. Okey, lepas tu saya ada pergi pada bulan 3. Saya pergi sebab kita nak keluar untuk pergi ke Aquaria. Untuk ke Aquaria Ya, Okey, Aquaria ni di mana? di KLCC. Okey. Okey, masa tu yang pergi adalah saya, Haiza, Hani Azura, Syera, Aida, Balkis, Yasmin, Tulus Jiwa, Tulus Bail, Aryan, Mariam. Okey. Masa tu Bella tak ikut, tapi kita semua pergi. Bella tidak ikut, maksudnya Bella tidak ikut ni Bella di mana? Saya tak tahu secara pastilah, tapi yang saya tahu Bella memang tinggal di rumah kondo. Tapi masa kita semua keluar, Bella tak ikut kita. Okay. Jadi kamu tahulah, maksudnya pada masa kamu keluar tu Bella memang ada di rumah kondo. Bella ada di rumah kondo. Bella di rumah kondo ni dengan siapa? Dia apa? Dengan siapa Bella di rumah kondo? Saya tak pasti. Tapi yang saya tahu semua orang yang duduk dalam rumah tu ada bersama saya ke Aquaria. Maksudnya yang kamu tahu semua orang yang ada dalam rumah tu ikut? Ya, betul, kecuali Bella. Okey. Baik, tadi kamu ada menyebut beberapa nama, iaitu Haiza, Syahira, Hani Azura. Jadi siapa Haiza ni? Haiza ni adalah kakak angkat saya. Okey. Yang saya dah kenali selama daripada saya tingkatan 3. Lepas ibu bapa saya meninggal dunia, saya tinggal dengan keluarga Haiza. Okey, seterusnya Hani Azura. Hani Azura adalah kawan kepada Syahira, yang mana kedua-dua mereka adalah sukarelawan rumah bonda yang diperkenalkan oleh Siti Bainun kepada saya. Okey. Dan Haiza, Hani Azura, Syahira ni? Syahira adalah sukarelawan rumah bonda yang diperkenalkan oleh Siti Bainun kepada saya. Okey, telah berapa lama kamu kenal dengan Hani Azura, Syahira dan juga Haiza ni? Dengan Haiza, saya memang dah kenal lebih 20 tahun lah. Sebab Haiza adalah kawan saya. Okey. Hani Azura dan Syera saya kenal melalui Bainun lebih kurang bulan November ke bulan Disember 2020. Okey. Baik. Jadi
Hani Azura, Syera dan juga Haiza ni kalau ditunjuk, kamu boleh camkan mereka ini? Boleh? Dengan izin Tuan, saya pohon untuk dipanggil Hani Azura, Syera dan juga Haiza untuk dicamkan. Baik. Yang kamu sebutkan tadi iaitu Haiza, Hani Azura dan juga Syera ni ada dia di mahkamah pada hari ini? Boleh kamu camkan? Ada. Okey. Yang berdiri tu, yang tudung Daripada mana kamu nak mention? daripada yang saya tengok ni daripada kanan. Daripada kanan Tuan Hakim ya? Okey. Tudung kelabu, berkacamata, baju hitam, kain daun-daun tu Haiza. Okey, Haiza. Okey. Yang tengah-tengah tudung kelabu, baju biru, seluar biru Hani Azura. Hani Azura. Yang kiri sekali tudung hitam, baju kurung bunga-bunga Syahira. Syahira. Pun direkodkan Tuan pengecaman untuk Puan nama daripada kanan saya nama siapa? Puan? Nurhaiza Marina binti Mak Rahmi. Siapa? Nurhaiza Marina binti Mak Rahmi. Yang nombor 2? Hani Azura Zulkifli. Syahira binti Muhammad Ishak. Okey, pengecaman direkodkan. Baik, terima kasih Tuan. Baik, Suhana ya, kamu jelaskan kepada mahkamah tadi kamu telah kamu bersama dengan kesemua di dalam penghuni dalam kondo telah ke Aquaria, betul? Betul. Baik. Kamu pergi ke Aquaria tu pukul berapa sehingga pukul berapa? Saya rasa daripada tengah hari hingga pukul 7. Sebab lepas kita dah habis ronda dalam Ekoria tu, kami sambung pergi makan dan main jungle gym di BSC, Bangsa Shopping Centre. Maksudnya kamu pergi daripada tengah hari hingga pukul 7 petang? Ya, Okay. lebih Kemudian, kurang. Lepas itu? Petang tu? Lepas tu kami berpisahlah. Saya dengan Haiza balik. Pelan-pelan ya. Kami berpisah. Okay. Saya dan Haiza Pulang ke Kelang. okay, pulang. Lepas tu saya tak pasti yang lain-lain tu pergi mana. Yang lain-lain tu maksud kamu ni siapa? Maksudnya Siti Bainon, Hani Azura, Syahira, Tulus Bail, Tulus Jiwa, Aida, Balkis. Ke mana kamu tak pasti? Ke mana tu saya tak pastilah. Okey. Baik, jadi seterusnya Suhana ya, boleh kamu ceritakan lagi pada mahkamah kamu ada pergi lagi tak ke kondo tersebut selepas daripada bulan 3 ni? Lepas bulan 3, saya ada pergi lagi pada bulan 4. Okey. Masa tu yang saya ingat kereta saya rosak. Pelan-pelan ya. Okey, kereta rosak. Okey, kemudian? Kereta saya rosak di Chowkit. Di Chowkit. Lepas tu saya telefon Siti Bainon. Saya kata
boleh tak nak tumpang tidur kat rumah? Sebab masa tu dah malam. Saya kata kereta rosak. Bainur kata datang je lah. So, saya dan Haiza, masa tu saya dengan Haiza. So, kami pergi ke rumah Siti Bainun di Irama Wangsa untuk tidur dekat situlah. Untuk tidur di situ ya. Tidur di Lepas situ. tu, Pukul berapa tu kamu kamu boleh ingat tak kamu sampai di rumah Siti Bainur di Irama Wangsa itu di kondo ya? kondo. Okey, pukul berapa kamu sampai di situ? Mungkin dalam lebih kurang pukul 9 kot. Lebih kurang pukul 9 ya. Okey. Okey, masa saya sampai, saya ada nampak Bella berdiri dekat tepi dinding. Pelan-pelan ya, saya masa sampai nampak Bella berdiri di tepi dinding. Ya. Lepas tu saya Baik. Saya pohon penjelasan sedikit di sana. Kamu nampak Bella berdiri di tepi dinding ni macam mana? dia berdiri, dia tak ceria, muka dia masam. Lepas tu dia macam tak berani nak pandang ke arah saya ataupun orang lain lah. Maknanya dia, bila kita tengok dia tu, dia akan melarikan lah pandangan dia. Tapi saya nampak yang dia ketakutan lah. Lepas tu saya tak cakap apa-apa, tapi saya nampak dia berdiri. Lepas tu saya tengok TV. Maknanya daripada tempat saya tengok TV tu, saya nampak lah yang tempat Bella berdiri tu. Kamu tengok TV di mana? Di bahagian Di ruang mana tamu. tersebut? Tengok TV di ruang tamu, okey. Yang kamu kata Bella berdiri di tepi dinding ni di bahagian mana? Di ruang tamu kat sini. Lepas tu dia ada ruang makan kat sini. Bella berdiri dekat dinding sini. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Tunjuk gambar. Dengan izin Tuan Hakim, saya pohon untuk merujuk kepada gambar P4 yang ada pada saksi. Rujuk gambar P4 yang ada. P4 Dirujuk P4 kepada saksi. Baik. Suhana ya, kamu tengok gambar P4, gambar pertama. Boleh kamu jelaskan ni, gambar ini menunjukkan apa ya? Mana 4? Gambar pertama. Gambar ni, gambar pertama tu. Setiap gambar ada nombor boleh. Setiap gambar ada nombor. Puan boleh rujuk. Gambar Okey. nombor 1 tu. Okey. Itu menunjukkan apa tu? Gambar 1. Tanda nama kondo Irama Wangsa. Kondo Irama Wangsa. Okey. Kondo Irama Wangsa dalam gambar ni adalah adakah ini kondo yang didiami oleh Siti Bainun ya? Ya. Okey. Okey, baik. Seterusnya dengan izin Tuan, saya pohon untuk merujuk saksi Tuan kepada gambar nombor 7. Okey. P4 gambar nombor 7 Tuan. P4 7 P4 dalam 7 Baik. Tadi Suhana kamu kata kamu memberikan keterangan pada mahkamah, kamu mengatakan kamu duduk di ruang tamu. Ya. Baik. Adakah ruang tamu yang dimaksudkan tu terdapat dalam gambar 7 tersebut? Ya, betul. Okey. Dan kamu mengatakan kamu duduk menonton TV. TV. Jadi di mana kamu duduk di dalam gambar 7 tersebut? Saya duduk di kerusi kayu yang di bahagian tengah, sebelah sofa warna kelabu. Okey. Dengan izin Tuan, saya pohon untuk saksi menandakan di dalam gambar 7 ini kedudukan beliau dengan tandaan X Tuan. Gambar 7 Di gambar dengan di gambar tanda 7. X Okey, puan boleh tandakan penandaan X di gambar nombor 7 tersebut sebagai menunjukkan tempat duduk kamu.
Mohon untuk menggunakan dakwat merah, Tuan. Ada pen merah. Supaya lebih jelas. Guna pen merah. Tapi tak ada tandaan X. Saya nak tandaan X. Okey, saya tanda je lah ni. X ya. Okey. Baik. Tadi kamu kata Bella duduk menghadap dinding. Kalau daripada gambar 7 ni boleh nampak Bella tu duduk menghadap dinding dekat mana? Bella berdiri Bella berdiri. di Bella tepi berdiri. dinding, bukan menghadap dinding, Okey, di maknanya tepi dia dinding menghadap ke meja makan tu. Bella berdiri Bella berdiri di menghadap tepi apa? dinding ya. Di Ya, tepi dinding. di tepi dinding menghadap meja makan. Menghadap meja makan. Seperti dalam gambar tu, meja makan. Seperti dalam gambar. Ya, betul. Kalau dalam gambar 7 ni nampak ya? Nampak. Baik, dengan izin Tuan, saya juga pohon untuk saksi menandakan kedudukan Bella berdiri di tepi dinding yang dikatakan oleh saksi ini dengan tandaan Y, Tuan. Sila tandakan Y untuk tempat yang dikatakan Bella berdiri. Baik. Baik, seterusnya Suhana, tadi kamu mengatakan pada masa kamu ke kondo tersebut pada bulan 4 tu, kamu nampak Bella berdiri di tepi dinding menghadap meja makan. Baik, Suhana ya, berapa lama kamu berada di kondo tersebut pada waktu itulah? Pada hari itu, saya sampai lebih kurang jam 9 malam. Masa saya sampai tu, saya memang dah nampak Bella berdiri kat situ. Okey. Kemudian saya menonton TV di tempat yang saya cakap tadi tu. Mhm. Saya nampak Bella masih lagi berdiri kat situ lah. Mhm. Sehingga saya masuk ke dalam bilik untuk tidur lebih kurang jam 12 malam. Bella masih lagi berdiri di dinding tu. Kamu masuk tidur jam lebih kurang pukul apa? 12 malam. 12 malam. Okey. Baik. Pada masa kamu melihat Bella berdiri di tepi dinding menghadap meja makan tu, bagaimana keadaan Bella? Keadaan Bella masa tu dia nampak sedih. Dia nampak takut Takut, dan dia tak bercakap lah. tidak bercakap. Okey. Baik, Dia pandang ke lantai je selalunya. pandang ke lantai. Okey. Baik, pada masa itu penghuni kondo ini siapa yang berada di kondo ini pada waktu itu selain daripada kamu? Yang saya ingat ada Yasmin, Aida, Aida, Balkis, Balkis, Aryan, Aryan, Tulus Bail, Tulus Bail. Tulus Jiwa, Mhm. saya tak ingat. Yang tu je saya ingat. Okey, yang kamu ingat yang tu je. Ya. Jadi Dengan Mariam. Mariam pun ada. Mariam. Okey. Okey. Jadi diorang ni
Maksudnya Yasmin, Aida, Balkis, Tulus Bain, Tulus Jiwa, Mariam, Aryan ni, mereka ni di mana? Masa saya sampai tu mereka ada je lah dekat, ada yang di ruang tamu, ada yang dekat ruang dapur. Ruang tamu, dapur. Okey. Siti Bainun sendiri pada masa tu ada di mana? Siti Bainun ada di rumah. Dia ada di rumah. Okey. Pada masa kamu di ruang tamu, pada masa Bella kamu kata berdiri di tepi dinding menghadap meja makan, Siti Bainun ni di mana? Siti Bainun ada duduk di sofa warna kelabu di sebelah saya. Duduk di sofa di sebelah saya. Okey. Di ruang tamu, sofa sebelah kamu. Okey. Okey. Baik. Baik, Suhana ya, kamu melihat kanak-kanak lain di dalam rumah tersebut, maksudnya apa aktiviti mereka? Kanak-kanak lain maksud saya selain daripada Bella, apa aktiviti mereka pada masa itu? Macam Tulus Jiwa, Tulus Bail, Aryan, diorang adalah main dekat depan TV tu, maknanya di hadapan kami lah. Main dekat TV. And then macam Yasmin, Aida, Balkis, yang saya ingat diorang macam ada buat kerja kat dapur. Lepas tu ada yang tengok-tengokkan Aryan dan Tulus Bail, Tulus Jiwa lah, macam tu. Okey. Baik. Pada masa kamu sampai ni pukul 9 malam kan? Jadi ada tak kamu nampak penghuni rumah ini makan ke ataupun makan malam ke? Ada tak kamu nampak? Tak ada yang saya ingat. Leading tuan. Dah banyak leading tadi saya tak objek. Tapi this one leading. Saya pohon rephrase. Okey, saya rephrase tuan. Baik. Saya benarkan rephrase. Saya rephrase tuan. Baik. Pada masa kamu pukul 9 tu kamu kata kamu berada di sofa pada waktu tu. Dan bagaimana dengan aktiviti-aktiviti penghuni rumah tersebut? Daripada pukul 9 sehingga kamu kata kamu masuk tidur pukul 12 malam. Macam yang lain tu, macam diorang bergerak lah dalam rumah tu. Ada yang, macam saya cakap tadi lah, ada yang main-main, ada yang kat dapur. Dekat dapur, okey. Okey. Jadi maksudnya kamu kata orang lain memang bergerak di dalam rumah tersebut. Tapi bagaimana dengan Bella? Bella memang berdiri je dekat situ. Dia hanya berdiri setempat lah. Berdiri setempat. Berdiri setempat. Saya ada tanya dekat Bainun, kenapa Bella macam tu? Lepas tu Bainun cakap dengan saya dia kena denda. Okey. Dia cakap Bella kena denda. Kena denda. Okey. Ada kamu tanya kena denda sebab apa? Tak. Saya tak tanya. Saya tidak tanya. Okey. Baik. Baik, seterusnya baik, kamu kata kamu berada di rumah tersebut pada bulan 4 tu, kamu tidur di rumah tersebut. Jadi maksudnya kamu tidur dan kamu tidur berapa malam di rumah tersebut ya, Suhana? Okey, malam tu saya tidur kat rumah dia 1 malam. Besoknya tu saya dah nak balik. Tapi Bainun ajak saya dan Haiza untuk pergi ke rumah Zurianti untuk sambutan hari jadi Jane. Sambutan hari jadi siapa? Jane. Hari jadi Jane. Okay, siapa Jane ni? Jane ni salah seorang kanak-kanak yang Bainun bagi tahu saya di bawah jagaan Bainun. Di bawah jagaan Bainun. Okey. Kemudian kami pergi ke rumah Zurianti. Kami tu siapa? Saya, Haiza, Bainun, Hani Azura, Syera, Yasmin,
Tulus Jiwa, Tulus Bail, Aryan, Mariam. Aryan, Mariam. Kami pergi naik 2 kenderaan. Okey. Kemudian bila kami dah sampai, Bagaimana dengan Bella? Bella tak ikut. Okey. Bella tidak ikut. So, Bella ditinggalkan seorang dirilah di rumah tu. Bella ditinggalkan seorang diri di rumah. Kemudian kami pergi rumah Zurianti. Okey. Kami spend masa lebih kurang sejam lebih lah dekat rumah Zurianti. Sejam. Lepas tu saya bagi tahu Bainun, saya nak ke pejabat saya di Bangi sekejap sebab nak ambil dokumen. Lepas tu Bainun kata okey sebab dia nak ke rumah bonda, dia bagi tahu. Okey. So sebab kami pergi 2 kereta, separuh naik kereta Hani Azura, separuh naik kereta Siti Bainun. Okey. Kamu Saya naik kereta memandu apa? kereta Siti Bainun. Okey. Yang ada dengan saya adalah Haiza, Yasmin, Aida, Balkis. Haiza lagi. Aida. Yasmin, Aida, Balkis. Balkis. Tulus Bail, Mariam. Mariam. Okey. Aryan. Mariam. Sebab diorang kecil-kecil kan. So diorang naik kereta tu. Lepas tu bila saya dah masuk kereta untuk bergerak daripada rumah Zurianti, saya tanya pada Aida, Bella ada makanan tak kat rumah? Aida kata tak ada. Yes, Tuan. Apa dia? I object on hearsay. Apa jawapan Aida? Unless Aida is called. Dan izin Tuan. Pada Bantahan. peringkat ini Tuan, Okey. pihak pendakwaan bukan berhasrat untuk membuktikan sama ada atau tidak. Cuma untuk mengatakan ada pernyataan itu dibuat. Jadi itu bukan hearsay kerana ia dah direct kepada saksi ini Tuan. Bantahan direkodkan dan keterangan dikekalkan dalam nota keterangan. Nanti boleh buat Terima kasih. submission sekiranya ada isu. So Aida kata tak ada. Saya kata kalau macam tu tak apa, kita singgah beli makanan dulu dan kita hantar. Jadi saya pandu kereta, saya singgah di sebuah restoran. Saya tak ingat nama apa tapi berdekatan dengan kondo Irama Wangsa lah. Saya belikan 1 bungkus nasi biryani. Kemudian saya patah balik ke Irama Wangsa. Saya berhenti di lobi. Saya cakap dengan Aida pergi hantar makanan dekat Bella. So Aida masuklah untuk hantar makanan kepada Bella. So bila lebih kurang dalam 10 minit, Aida dah turun balik naik kereta. So kami pun pergi ke pejabat kami di Bangi untuk ambil barang. Kemudian kami singgah di IOI City Mall, jalan-jalan sekejap. Kemudian balik semula ke Irama Wangsa lebih kurang jam 7 petang. Balik semula ke Irama Wangsa jam 7 petang. 7 petang. Lepas tu saya dropkan semua orang kecuali saya dan Haiza. Masa tu saya jumpa Siti Bainun di lobi. Saya cakap dengan Bainun, tadi akak ada hantar makanan dekat Bella. Okey. Lepas tu saya dan Haiza pandu kereta Siti Bainun balik ke Kelang. Sebab masa tu Siti Bainun kasih saya pinjam kereta dia sebab kereta saya rosak masuk workshop. Baik. Jadi kamu tadi kamu kata Suhana kamu bermalam di rumah Siti Bainun. Jadi masa kamu bermalam tu ada kamu membawa apa-apa barang-barang keperluan untuk bermalam ataupun tidak? Tak ada. Okay.
Jadi selepas kamu balik daripada keluar tu, ada kamu naik balik ke kondo tersebut pada waktu itu? Tak leading tuan. Ada kamu naik balik, dah bagi jawapan naik balik. What did she do selepas itu? I rephrase tuan. Okay, rephrase, Baik. ya. Jadi apabila kamu kata kamu balik semula ke Irama Wangsa jam lebih kurang 7 petang ya. Apa Ya. yang kamu lakukan? Apa yang kamu buat selepas itu? Macam saya cakap tadi lah, saya drop dekat lobi. Lepas tu saya ada jumpa Bainun dekat Ada kamu lobi. pergi ke mana-mana? Leading. Tak ada yang saya ingat. Apa yang Apa kamu buat lepas itu? Saya apa drop kamu di buat? lobi. Lepas tu? Saya drop the kids dekat lobi tu. Lepas tu saya ada jumpa Siti Bainun dekat lobi tu. Lepas tu saya yalah, Okey, tak apa. saya tak ingat lah saya ada naik. Tidak ingat, Okey, tak ingat. Tak ingat. Tidak ingat. apa. Okey. Baik. Okey. Baik. Jadi selepas daripada kamu kata pada kejadian itu berlaku pada bulan 4 kan? Ya, bulan Jadi 4. kamu ceritakan kamu pada bulan 4 kamu pergi ke kondo tersebut, dan selepas daripada tarikh yang kamu kata kamu nyatakan yang selepas pada tarikh itu ada lagi kamu pergi ke kondo tersebut dalam bulan 4. Saya ingat saya ada pergi lagi sekali. Berapa kali? Saya ada pergi lagi sekali kot. Ada pergi lagi sekali. Hujung bulan Tarikh kamu 4 ingat tu. tak? Saya tak ingat, tapi masa tu bulan puasa kot. Ada pergi sekali lagi pada bulan puasa. Lepas tu sebab saya ingat masa tu bulan puasa saya berbuka dengan Siti Bainun Okey. di sebuah restoran di Chowkit. Di restoran di Chowkit ya. Okey. Lepas tu saya pergi rumah dia. Saya pergi ke rumah kondo. lah. Okey. Saya pergi ke rumah kondo. Kita sampai rumah tu dalam lebih kurang pukul 9 kot. Lebih kurang pukul 9 malam ya. Okey. Lepas tu saya Apa yang kamu buat apabila sampai di kondo tersebut? saya sampai, saya masuk tu, saya nampak Bella berdiri dekat tepi dinding macam biasalah. Macam yang sebelum ni saya pernah nampak dia berdiri kat tepi dinding tu. Di tepi dinding seperti sebelum ini ya. Okey. Dia macam lepas dah beberapa kali tengok tu, dah jadi macam kebiasaan dah tengok Bella kena berdiri kat tepi dinding tu. Okey. Maksudnya berapa kali ni kamu nampak apabila kamu pergi ke kondo tersebut, kamu nampak Bella berdiri di tepi dinding tu? Setiap kali saya pergi, saya akan nampak Bella kena berdiri. Dengan satu tempoh masa yang lama. Pada saya lamalah, hampir 10 jam macam tu kot. Sebabnya macam saya sampai, kadang-kadang saya sampai dalam tengah hari, saya nampak Bella berdiri. Tapi tak duduk-duduk sampai malam, sampai dah pukul 12 saya nak masuk tidur, Bella masih lagi berdiri kat situ. So macam dah biasa nampak Bella kena berdiri macam tu. Cuma ada sekali tu yang saya perasan, saya tak ingat berapa hari bulan, yang saya nampak Bella duduk. Masa saya sampai tu, Bella duduk melukis. Lepas tu Bainun ada cakap lukis. So Bella pun lukis. Lepas tu bila lamalah saya tengok Bella ni duduk, kan macam dia duduk atas lantai bersila. So kertas lukisan tu kat atas lantai. Bila dia kena melukis tu, dia kena tunduk lah kan. Dia kena tunduk nak melukis tu. So pada saya, keadaan tu adalah keadaan yang tak selesa lah. Dan dia keep on dalam keadaan macam tu dalam satu jangka masa yang panjang lah. Sebabnya daripada siang sampai malam. Maksudnya dalam keadaan macam mana ni kamu kata dalam jangka masa yang panjang? Maknanya, yelah maksud saya, masa saya sampai tu siang. Duduk ni ke ataupun yang berdiri? Maksudnya kamu kata Duduk, yang ini saya refer kepada kejadian duduk yang saya tak ingat bila. Tapi saya memang ada saksikan.
Dia duduk melukis. Dia diberikan kertas lukisan dengan pensel. Lepas tu dia duduk. Lamalah dia kena duduk tu sampai saya pun macam kesian lah. Sebab dia duduk tu sampai ada satu ketika tu dia mengantuk tau dalam keadaan duduk tu. So dia dah nak tertidur. Lepas tu Balkis ada jerit cakap, "Bonda, Bella nak tidur." Lepas tu Bainun masa tu daripada dalam bilik tu, dia keluar datang, dia jerit kuat gila. Dia jerit nama Bella kuat gila. Siapa jerit? Siapa yang jerit kuat ni? Siti Bainun. Okey. Dia jerit kuat gila. Masa tu saya macam terkejut lah. Okey. Sebab Bella dalam keadaan dah nak tertidur sambil duduk tu, kena jerit. Dia jerit Bella, tapi kuat lah. Sampai budak tu terkejut. Lepas tu dia jerit, "Lukis." So Bella pun sambung lukis. Yang itu saya ingat sangat. Cuma saya tak ingat berapa hari bulan sebab saya pergi rumah dia banyak kali. Faham. Okey, tak apa. Okey, baik. Jadi yang kamu kata kamu pergi yang masa bulan puasa. Ini yang kamu ceritakan masa bulan puasa ya? Yang dia duduk tu saya tak ingat bila. Yang duduk tak ingat. Cuma yang tadi masa awal-awal kamu cerita tu masa bulan puasa. Yang bulan puasa tu dia berdiri. Masa bulan puasa tu yang berdiri. Ya. Okey. Baik. Jadi seterusnya bila lagi kamu pergi ke kondo tersebut? Tadi kamu ceritakan pada bulan 4 dan juga bulan puasa. Seterusnya bila lagi yang kamu pergi ke kondo tersebut? Bulan 4 tu bulan puasa. Okey. Lepas tu bulan 5 tu dah raya. Yang saya ingat lah. Lepas yang saya pergi bulan 4 tu, puasa tu saya tak pergi dah. Lepas tu saya pergi lagi sekali bulan 5. Masa tu kita orang memang plan untuk berhari raya lah. Sebab masa tu dah lepas raya dah. Saya tak ingat raya berapa hari bulan tahun 2021 tu. Okey. Tapi saya pergi, kalau tak silap saya 21 hari bulan kot. Pada, kalau tak silap 21. Kalau saya tak silap lah. Kalau tak saya kena check balik dalam kalender saya dalam telefon lah. Kalau nak exact date tu saya kena check balik dalam kalender. Sebab setiap kali saya pergi rumah Bainun tu, selalunya saya akan masukkan dalam kalender saya. Ataupun saya ada saya ada perbualan WhatsApp dengan Siti Bainun untuk saya datang ke kondo dia. Okey, baik. Sebab Kata lebih kurang 21 hari bulan 5 ya? Mei, yes. Mei, okey. Maksudnya tahun 2021. 2021. Okey, baik. Pada 21 Mei 2021 ni kamu pergi ke situ bila? Kalau kamu ingat pukul berapa? Pagi ke, petang ke? Saya rasa saya sampai dalam tengah hari. Sebabnya masa tu saya rancang untuk duduk dekat rumah dia 2 malam. So saya tak datang awal sangat lah. Sebab kita nak buat sambutan hari raya kan, konon-konon dia. Lepas tu saya sampai tu dalam waktu tengah hari. Saya masuk je pintu. Saya nampak Bella berdiri di tempat yang sama tadi tu, yang saya tandakan Y tu, tempat yang sama. Bella berdiri kat situ. Saya nampak satu kecederaan yang pada saya sangat teruk lah. Di leher Bella. Dekat sini. Okey, baik. Suhana ya, kamu kata kamu nampak kecederaan di leher Bella. Boleh kamu ceritakan sikit kepada mahkamah macam mana kecederaan yang kamu nampak di leher Bella ni? Kecederaan yang saya nampak tu, dia besar lah, lebih kurang besar macam tu. Lepas tu macam kulit dia macam melecur tau. Macam melecur and merah yang macam kalau kita melecur, macam kulit yang melecur tu dah tertanggal. So nampak macam merah pink dekat situ. Berkilat-kilat lah pink dia tu. Saya nampak dekat sini. So masa tu saya memang terkejut lah. Nampak macam tu. So saya tanya dekat Bainun, kenapa dengan Bella ni? Lepas tu Bainun cakap, dia gaduh dengan adik-beradik dia kak. Main simbah-simbah air. Main simbah-simbah air panas. Dia cakap bergaduh dengan adik-beradik. Main simbah-simbah air panas. Main simbah-simbah air panas. Adik-beradik yang dia maksudkan tu adalah Aida, Balkis, Yasmin lah. Sebab memang selalunya dalam perbualan kita orang, Bainun suka tapi tak termasuk Yasmin. Dia selalu cakap anak-anak dia adalah Aida, Balkis.
So mana yang dia maksudkan adik-beradik Bella tu adalah Aida dan Balqis lah. Tidak termasuk Yasmin Tidak termasuk Yasmin. Itu yang saya tahulah daripada perbualan saya dengan Bainun. Okey, lepas tu bila dia cakap simbah-simbah air panas, so saya cakap takkan kau biarkan budak-budak ni bergaduh macam ni. Jawapan dia kepada saya adalah, tak boleh nak buat apalah kak. Aida tu kalau dah marah hilang akal. Itu yang saya ingat. Exactly apa yang Bainun cakap kat saya. Lepas tu saya dah tak tanya soalan lagi lah. Saya tak tanya lagi Okey. Baik, jadi Suhana ya, pada masa kamu kata kamu pergi ke rumah ni, ke kondo ni pada 21 hari bulan 5 tahun 2021 ni, kamu telah lihat keadaan, kamu kata di leher Bella telah ada kecederaan. Jadi Bella sendiri pada masa itu bagaimana keadaan dia? Bella keadaan dia, muka dia tu nampak macam dah susut. Badan dia pun susut. Muka dia pun susut. Lepas tu muka dia macam agak gelap sikit. Dan memang dia dah tak ada senyum dah dengan kita orang. Dan dia pun dah tak ada, bila dia nampak saya datang tu, dia pun dah tak adalah macam nak datang peluk ke, tak ada dah. So dia macam just macam berdiri je dekat situ, macam yang saya nampak lah, dia macam dah tak berapa alert dah dengan keadaan di sekeliling dia tu. Tak alert. Kamu kata tak alert dengan keadaan Saya tak nampak reaksi dekat muka Bella. Saya tak nampak reaksi Saya tak nampak reaksi pada muka Bella. Okey. Lagi apa dia nak tanya? Okay. Malam. Jadi okey, selepas itu apa lagi yang berlaku? So saya sampai dalam tengah hari kan. So lepas tu malam tu saya tidur dekat situlah. Kejap saya kena ingat balik date tu sebab saya takut Tak apa, kamu boleh ambil masa kamu. Kamu ingat balik. Saya tak balik, saya memang tidur dekat situ. Okay. Sebabnya saya tahu besok tu kita ada jamuan makan. Kita ada jamuan makan di rumah Bainun lah. Bainun ada panggil beberapa kawan dia yang lain untuk datang. Suhana, kamu jawab pada Tuan Hakim ya. Okay. Bainun ada panggil beberapa orang kawan dia untuk datang dan juga kawan saya yang Bainun kenal pun ada juga dipanggil untuk datang pada keesokan harinya. Okay, jadi yang kamu ceritakan tadi tu pada waktu bila tu yang kamu kata bila kamu masuk, kamu nampak bagaimana kecederaan ada pada leher Bella tu pada masa tu pukul berapa? Maksudnya pukul berapa? Masa tu masa saya sampai lebih kurang pukul 1 tengah hari, 1 petang. Tengah hari. Okey. Kemudian kamu kata Bella ni dia berdiri macam yang kamu berikan keterangan sebelum ni lah. Ya, betul. Maksudnya daripada pukul 1 tu sampai bila kamu nampak Bella ni dalam keadaan macam tu? Sampai malam, sampai nak tidur. Bella masih lagi berdiri dekat situ. Bella berdiri sampai malam. Sampai malam. Okey. Okey, jadi boleh kamu ceritakan seterusnya apa lagi yang berlaku bila dah malam ni? Kejap sebabnya Tuan Hakim, saya tak ingat sebab ada kejadian yang saya nampak tu tapi saya tak pasti Tak apa, pada jawab. bulan 5 ni ke Jawab. ataupun pada bulan seterusnya. Jawab dulu. Jawab mana yang ingat. Jawab dulu apa yang kamu ingat lah. Kejap Ceritakan selanjutnya bila dah malam. Ingat malam tu. Dia ada satu kejap saya fikir. Tak apa, jawab dulu untuk. Kalau you campur-campur nanti di PP pun dia Ataupun kamu perlukan masa untuk break sekejap ke untuk kamu refresh Boleh tak balik? sebab saya rasa macam dah banyak sangat. Saya dah bercampur aduk dah benda yang saya kejadian yang saya nak ceritakan tu. Jika diizinkan Tuan, saya pohon untuk stand down sebentar Tuan untuk saksi ini refresh balik memori dia Tuan.
Dengan izin Tuan, bantahan daripada pihak kami Tuan, it will give rise to coaching Tuan. Dengan izin Tuan, saya tidak berniat untuk coaching pun Tuan. Saya hanya memberi ruang untuk saksi ini berfikir dan untuk mengingat balik. Tidak ada elemen of coaching di sini Tuan. Dan saya pun tidak akan mendekati saksi Tuan. Terlihat. Tapi saksi boleh kekal di situ ke nak pergi tandas ke? Ah, Boleh kekal di situ? Saya nak tengok kalender saya je dalam Saya telefon. mohon kekal di tempat situ Tuan. Tidak boleh refer to mana-mana dokumen. Kalau nak refer dokumen, boleh. Tapi kena minta kebenaran. Saya nak refer dokumen di dalam telefon. Okey. Ataupun kalender saya supaya saya ingat waktu tu kerja apa yang saya buat. Ada bawa? Telefon saya dekat dalam. Saya tak bawa telefon dengan saya kat sini. Dengan izin Tuan, boleh permohonan untuk refresh memory Tuan. Ya? Permohonan untuk? Refresh memory Tuan. Rujuk telefon tak perlu stand down. Kalau you ada, kalau nak rujuk dengan dokumen izin semua Tuan, boleh buat sekarang. Mohon untuk saksi, mohon untuk kebenaran pada mahkamah untuk saksi refresh memory Tuan. Okey. Dengan merujuk kepada apa? You ada bawa? Saya ada bawa. Saya ada buat nota sikit untuk date je yang dalam poket saya. Kalau dibenarkan untuk tengok. Ada nak rujuk nota? Tu just on the date yang saya pergi tu. Okey. Ada masalah? Provided the paper is shown to both parties. Boleh? Boleh? Boleh tunjuk? Boleh bagi pada jurubahasa? Bagi pada mungkin Boleh bagi form. Dengan izin Tuan, sekiranya saksi ini ingin merujuk kepada dokumen nota beliau sendiri, pihak kami mohon untuk ditender sebagai sebahagian daripada exhibit Tuan. Dengan izin Tuan. Dengan izin Tuan, ini adalah untuk refresh memory Tuan. Dan pihak pendakwaan tidak bercadang untuk mengemukakan itu sebagai exhibit pun. Ini adalah untuk tujuan refresh memory sahaja. Pihak kami, pihak pembelaan akan masukkan melalui pihak kami sendiri Tuan. Ya? Pihak kami akan memasukkan sebagai exhibit pembelaan. Sebagai IDD Tuan, pun ditandakan sebagai IDD. I think it helps both parties Tuan. Pihak kami berhujah bahawa sekiranya dokumen ini dijadikan sebahagian daripada exhibit, lagi menyenangkan proses saksi ini memberikan keterangan. Dan berdasarkan daripada pemerhatian pihak kami, yang terkandung di dalam nota tersebut adalah tarikh kejadian yang relevan bagi fakta kes ini Tuan. It helps in corroborating the prosecution story actually. Ya, TPR? Untuk peringkat ini Tuan, pihak kami tidak bercadang untuk mengemukakan ini sebagai exhibit sebab ini hanyalah catatan dia sendiri dan tidak hanya catatan sahaja Tuan, tidak membuktikan apa-apa. Cuma saksi ini hanya untuk refresh memori dia sahaja dirujuk kepada tarikh tapi tidak dinyatakan apa tarikhnya. Catatan Bagi saya tarikh tengok. sahaja.
Saya juga melihat ia sebagai kertas yang hanya menyatakan tarikh dan minit ataupun catatan ringkas. Ia sesuai kepada refreshing memory untuk dia memahami tarikh sekuen tersebut. Jadi saya benarkan untuk dirujuk saja tanpa tandakan sebagai idea atau sebagainya. Okey. Dan tindakan dia merujuk kepada nota juga, catatan juga saya rekodkan. Jadi tak ada isu prejudis dan sebagainya. Pihak peguam boleh menyoal balas tentang isu tersebut. Terima kasih Tuan. Sama. Okey, baik. Suhana, adakah Suhana pohon untuk, maksudnya Suhana boleh teruskan ataupun pohon masa sedikit untuk mungkin untuk mengingat semula ke? Dia dah ingat tu, Puan. Dah ingat? Teruskan saja. Boleh Dia dah ada, teruskan, ya? boleh teruskan. Suhana Boleh teruskan. Okey, baik. Baik, saya teruskan Tuan. Baik, okey. Baik, Suhana mungkin boleh ceritakan ya apa yang berlaku seterusnya tu. Okey. Sekarang ni saya dah ingat. Kalau dah ingat simpanlah. Okey. Simpanlah, tak perlu rujuk lagi. Malam tu, pada bulan 5 tu, masa saya pergi 21 hari bulan tu, kan saya dah nampak Bella macam tu. Malam tu, Okey, malam tu maksudnya. malam tu okey. saya ada kerja pejabat yang perlu saya selesaikan. Malam tu rujuk pada bila ni? 21 hari bulan malam. Okey, 21 hari bulan malam 21 hari bulan malam, saya ada kerja yang perlu saya selesaikan. So, saya buka laptop di meja makan. Saya duduk di kerusi yang menghadap ke dinding yang selalu tempat Bella berdiri tu. Saya buka laptop. Saya duduk di mana? Saya duduk di kerusi di meja makan. Okey, di kerusi di meja makan Saya menghadap dinding yang selalu Bella berdiri tu. Okey. Okey. So, saya buka laptop. Saya buat kerja kat situ. Saya tak perasan masa saya duduk tu, Bella masih lagi berdiri kat situ. Saya tak perasan bila Bella tak ada dekat situ. Bila Bella beredar daripada situ, saya tak perasan. Saya buat kerja sampai pukul 4 pagi masa tu. Semua orang dah masuk tidur lah. Dalam pukul 12 lebih macam tu, semua orang dah masuk tidur dalam bilik masing-masing. So, saya buat kerja sampai pukul 4 pagi tu. Saya dah berhenti, dah selesai kerja saya. Saya pergi ke dapur untuk buang sampah. Saya ingat tong sampah dia berada di bahagian laundry. Maknanya di dapur tu, saya kena buka satu pintu untuk masuk bahagian laundry untuk buang sampah. So, saya cuba buka pintu tu, kunci. So, saya pusinglah kunci tu. Saya buka pintu tu. Kemudian, saya tak buka lampu. Saya masuk dalam tu, lepas tu saya terlanggar sesuatu. Saya tersepak sesuatu di atas lantai. Lepas tu baru saya buka lampu, saya nampak saya tersepak Bella yang sedang baring di atas lantai tanpa selimut, tanpa alas. Di atas lantai ni, di lantai di bahagian mana ya? Di bahagian laundry. Okey. Tanpa selimut, tanpa alas tidur dan tanpa bantal. Saya terkejut dan tergamam sebab tu pertama kali saya nampak. Tapi saya tak tahu nak buat apa sebab masa tu pukul 4 pagi. Saya pun dah letih sangat. Saya tutup balik lampu, saya tutup balik pintu. Saya kunci. Saya masuk bilik, saya baring. Baik. Suhana tadi kamu kata kamu buka pintu tersebut dan kamu tersepak sesuatu kan? Ya. Dan bila kamu sedar itu adalah Bella. Jadi kamu kata kamu dah tersepak. Jadi macam mana keadaan Bella apabila kamu tersepak dia tu? Bella masa tu dia tengah baring mengiring tau. Dia baring mengiring di sebelah macam ni, maknanya belah kiri lah. So dia macam mengerekut lah dekat situ. Jadi apabila dah terkena saya tersepak tu tak adalah kuat sangat, macam terlanggar je lah sebenarnya. So Bella tak terkejut pun. terlanggar. Saya macam terlanggar dia tu. So dia tak terkejut pun sebab sentuhan tu. Baik.
Jadi pada waktu itu ya, apabila kamu melihat Bella maksudnya berada di atas lantai di dekat laundry tu, apa yang tindakan kamu pada masa itulah apabila nampak Bella dalam keadaan macam tu? Tindakan saya adalah saya macam terhenti dalam 10-15 saat macam tu. Just pandang dekat dia. Macam saya sebenarnya macam tak percaya apa yang saya nampak tu. Lepas saya macam dah macam okey, dah macam gather myself balik tu, saya tutup lampu, saya tutup pintu, saya kunci balik dan saya masuk bilik lah. Dan masuk dalam bilik. Okey, baik. Jadi maksudnya kamu kata kamu masuk dalam bilik. Okey, kemudian selepas kamu masuk dalam bilik itu maksudnya kamu masuk dalam bilik, kemudian apa yang berlaku lagi? Lepas tu saya cuba untuk nak tidur, tapi saya dah tak boleh tidur sebab saya terbayangkan Bella yang macam tu. Okey. Lepas tu Bella, saya terbayanglah keadaan dia yang saya baru nampak tu. Okey. Lepas tu saya rasa dalam pukul 6, saya tak tengok jam masa tu. Tapi masa tu dah nak subuh lah. Okey. Masa tu Kak Haiza dia tidur sebelah saya. Haiza. So dia dah terjaga. Lepas tu saya cakap dengan dia. Saya cakap, akak tahu tak Bella tidur kat mana? Lepas tu Kak Haiza macam, tak, kenapa? So lepas tu saya cakap tak apalah. Saya tak cakap dengan dia sebab masa tu dalam bilik tu ada lagi Syahira, ada tidur sekali. So saya bimbang kalau saya cakap dengan Kak Haiza, Syahira pula dengar. Sebab saya sebenarnya masa tu saya tak tahu nak buat apa. Saya tak tahu apa tindakan yang perlu saya ambil sebab saya terkejut sangat dengan keadaan tu. Okey, saya tak tahu apa tindakan yang saya patut ambil. Okey. Lepas tu baru saya tertidur. Saya bangun lewat sikit dalam pukul 10 lebih dekat pukul 11 kot baru saya bangun. Masa tu bila saya pergi mandi, saya perasan dekat ruang tamu tu dah macam bising-bising lah. Dah macam kecoh-kecoh sikit. Lepas tu saya pergi tengok, Bainun tengah siap-siapkan makanan lah. Sebab pada hari tu kita ada jamuan, nak buat jamuan makan tengah hari untuk sempena sambutan Hari Raya. Untuk makan tengah hari, untuk jamuan raya. Okey. Okey, pada masa tu siapa yang berada di, maksudnya siapkan makanan untuk makan tengah hari jamuan raya ni di mana? Di bahagian mana? Di bahagian dapur. Masa tu yang ada... Siapa yang berada di dapur pada masa tu? Yang ada Bainun, Ina, Yasmin, Aida, Balkis. Yang tu yang dekat bahagian dapur lah. Yang lain di mana? Lepas tu Haiza, Syahira, Hani Azura, dia ada dekat ruang tamu tu lah, dekat sofa tu sambil tengok TV lah dan berbual-bual. Bella pada masa ni di mana? Saya tak ingat. Okey, saya tidak ingat Bella di mana ya. Okey. Baik, okay. Jadi seterusnya boleh ceritakan lagi tak apa yang berlaku pada masa tu setelah siapkan makanan untuk jamuan raya semua. Boleh ceritakan apa yang berlaku seterusnya? Okey, lepas tu
kawan-kawan Bainun yang lain ada datang. Saya tak ingat nama dia, yang lelaki tu. Lelaki tu dia datang dengan 2 orang kawan perempuan dia. Berapa orang kawan Bainun yang datang? Ada 4 orang. Sebab yang lelaki tu seorang dengan kawan dia 2 orang. Seorang lelaki lah. Dia ada seorang lelaki kawan Bainun dengan 2 orang kawan perempuannya. Dengan 2 Lepas orang tu ada lagi seorang kawan saya, nama dia Firdaus. Seorang kawan saya, Firdaus yang juga berkawan dengan Bainun pun datang juga. Okey. Lepas tu kita makan tengah hari untuk hari raya tu. Lepas tu kita duduk dekat bahagian ruang tamu tu, depan TV tu untuk bersalam-salaman. Suhana, ya, maksud kita ni siapa? Semua orang yang saya sebut tadi tu. Okey, semua orang Tapi ada juga yang duduk dekat meja makan. Saya tak ingat lah macam mana sebab masa tu arrangement dia kita nak duduk salam-salam lah untuk hari raya. Untuk salam-salam hari raya. Dan bagi duit raya dekat budak-budak tu. Okey. Okey, baik. Jadi okey. Sekarang ni saya tak ingat dengan pasti kita orang salam dulu ke atau kita orang ambil gambar dulu. Okey, tak apa. Tapi kedua-dua kejadian tu ada. Cerita saja apa aktiviti. Okey, ada aktiviti bersalam-salaman sambil meminta maaf dan memberi duit raya. Salaman dan memberi duit raya. Ya. Memberi duit raya ni kepada siapa? Kepada Yasmin, Aida, Balkis. Pelan-pelan je. Yasmin, Aida, Balkis, Bella, Tulus Bail, Tulus Jiwa, Aryan, Mariam. Itu yang saya ingat lah. Pada masa tersebut ya, Suhana, kamu kata tadi ada bersalaman dan memberi duit raya kepada anak-anak di situlah, maksudnya Yasmin, Aida, Tulus Bail, Tulus Jiwa, Mariam, Bella ni. Bella, pada masa ni, bagaimana keadaan anak-anak ini termasuk Bella? Mula-mula Bella dia berdiri dekat tepi dinding tu. Bukan. Dia berdiri dekat tepi peti ais. Tepi? Sebab ramai orang kan. Dia berdiri dekat tepi peti ais. Tepi peti ais, okey. Apa yang dia buat maksudnya masa dia berdiri di tepi peti ais tu? Dia berdiri dan dia tengoklah ramai-ramai orang dekat situ kan. Masa tu belum salam lagi. Masa ni belum salam ya. Lepas tu bila dah macam susun-susun, jom kita nak salam raya ni. Lepas tu saya ingat Kak Haiza ada cakap, Bella mari sini sekali. Haiza ada cakap, Bella mari sini sekali. Mari sini sekali. Lepas tu maksudnya mari sini sekali tu maknanya join sekali lah. Join sekali tu di mana? Di ruang tamu. Di ruang tamu. Untuk kita nak bersalam-salaman. Di ruang tamu. Okay. Tapi masa tu Bella pakai pakaian rumah. Dia bukan pakai baju raya. Yang lain-lain masa tu semua pakai baju raya. Bella pakai macam mana? Kamu kata baju? Dia pakai pakaian rumah, t-shirt dengan seluar macam tu kot, saya tak ingat exactly. Tapi yang pastinya bukan baju raya. Bukan baju raya Lepas tu bila Kak Haiza dah cakap macam tu, macam Kak Haiza cakap kuatlah juga masa tu. So macam Bainun terdengar. Lepas tu Bainun kata dengan Aida pergi tukar baju Bella.
Okey, kemudian? So Aida bawa Bella masuk dalam bilik dan kemudian keluar balik Bella dah tukar baju, pakai baju kurung lah. Dan Bella Maksudnya baju raya. baju raya lah. Baju raya ni baju kurung ya? Baju kurung. Yang saya ingat masa tu, masa Bella baru dah keluar tu, masa kita dah nak ambil position tu, saya ingat, saya dengar Bainun cakap, Kamu betul kan dia punya butang tu pasang tinggi sikit. Nanti orang nampak luka tu, kata saya dera dia pula. butang pasang tinggi sikit. Okey, baik. Kemudian selepas Bella dah dipakaikan baju kurung, kemudian apa yang berlaku lagi seterusnya? Okey, lepas tu kita mulalah salam-salam. Tapi masa tu, saya memang nampak Bella, dah lama saya tak nampak Bella tu senyum, bagi reaksi. So, bila dia dapat masuk dalam situasi tu, saya baru nampak Bella senyum balik semula. Dia happy lah dapat join sekali tu. Bila dapat join, baru nampak Bella senyum? Ya, saya nampak Bella ceria lah masa tu. Bila dia dapat masuk join sekali dengan keadaan tu untuk bersalam-salaman tu. Alright. So semua orang salam hari raya tu. Saya masa salam tu, kalau tak silap saya duduk sebelah Bainun. So bila giliran Bella untuk salam dengan Bainun, dia cakap selamat hari raya bonda. Lepas tu dia peluk. Dia peluk lama. Dia peluk tu macam dia tak nak lepas tau. Dia macam Siapa yang Bella. Bella peluk siapa lama? Dia peluk Siti Bainun lama. Dan pelukan dia tu memang lama lah. Macam dia tak nak lepas. Macam tu. Okay. Lepas tu Bainun dia macam okey. Bainun cakap macam tu lah. Okey. Lepas tu dia sebelah Bainun, Ina pun sama juga keadaan dia. Dia peluk Ina tu lama. Lepas tu selesailah ni yang saya nampak. Sebab masa tu saya duduk sebelah Bainun kan. Lepas tu bila dah habis bersalam-salaman tu, dah bagi duit raya semua. Lepas tu kita ambil grup foto lah. Ambil grup foto. Okay. Maksudnya pada masa tersebut, maksudnya ada gambar hari raya tersebut diambil lah. Ada. Saya rasa macam, saya tak pasti phone siapa, tapi macam kita ada share lah dekat dalam WhatsApp tu. Tak pasti phone siapa. Tak pasti phone siapa. Seraya. Okey. Baik. Tuan, saya pohon instruction daripada mahkamah sama ada saya perlu teruskan ataupun Teruskan sikit lagi lah. Okey, baik. Boleh, Baik, okey. Baik, ini kamu kata kejadian yang kamu ceritakan dalam mahkamah ni pada majlis, maksudnya jamuan hari raya lah ya? Ya, 22 hari bulan. Pada 22 bulan 5. 22 hari bulan 5 tahun 2021 Okey. 22 hari bulan 5, 21. Okey. Baik. Jadi pada hari tersebut kamu berada di kondo tersebut sampai Saya tidur lagi satu malam. Okey. Okey, saya tidur lagi satu malam di kondo
Okey, jadi Lepas dah habis salam-salam tu, okey. lepas tu kita orang just Lepas dah habis salam-salam ni dah agak-agak pukul berapa ya? petang lah, dalam pukul 4 macam tu kot. Sebab kita orang lunch hari tu pun agak lewat sebenarnya. Okey, pukul 4 petang. Lebih kurang lah. Dah petang sikit. Okey. Baik, jadi selesai jamuan raya kamu kata habis dalam pukul 4 petang. Jadi bagaimana dengan Bella pada masa tu selepas habis jamuan raya? Lepas dah habis jamuan raya tu, saya tak bagi perhatian lah kat Bella sebab banyak sangat pergerakan berlaku dalam rumah tu masa tu. Saya tak beri perhatian pada Bella. Okey. Sebab Kan macam tetamu tak balik lagi, kawan-kawan dia tak balik lagi. So macam agak ramai orang dalam rumah tu. So saya tak perasan sebenarnya. ada ramai orang kat rumah Ya. Sebab saya ingat Firdaus tu pun balik dah malam baru dia balik. Firdaus ni tetamu yang datang lah. Ya, betul. Okay. Maksudnya ada tetamu yang balik malam lah Ya. Okey. Lepas tu bila dah settle, Firdaus pun dah balik. So semua orang dah macam relax. Saya sambung buat kerja lah. Macam malam sebelumnya. Okay. Saya sambung buat kerja pejabat. Sambung buat kerja pejabat. So saya duduk di tempat yang sama. Di tempat meja yang makan. sama, Di meja kedudukan makan, yang sama. Di meja makan. Okey. Okey. Masa tu saya perasan Bella ada berdiri dekat depan peti ais. Bella berdiri depan Peti ais. Depan ke dekat? peti ais ni di mana? Dia macam peti ais tu dekat. Berdiri depan ke dekat tadi? Berdiri depan ke dekat tadi? Depan peti ais. Depan peti ais. Depan peti ais. Lepas tu saya sambung buat kerja. Malam tu saya macam dia macam ni tau, sebab saya apa yang jadi sebelum tu, saya jadi berdebar-debar tengok Bella tu berdiri dekat situ. So saya macam nampak dia pakai ekor mata je lah, sebab yang tempat dia berdiri tu kat sana, saya menghadap macam ni kan. Saya buat kerja kat laptop, so saya nampak dia dengan ekor mata je lah. Lepas tu dalam pukul 12 lebih macam tu, saya perasan Bainun pergi ke dapur. Lepas tu saya perasan dia suruh Bella masuk dekat tempat laundry. Masa tu dah 12 lebih. Yang lain-lain semua memang dah masuk bilik lah. Maknanya dekat ruang tamu tu dah tak ada orang. Cuma tinggal saya je buat kerja tu. Lepas tu dia suruh Bella masuk tempat laundry. Lepas tu dia tutup pintu laundry tu. Tutup pintu laundry. Lepas tu Bainun pusing. Lepas tu dia kata, okey kak, saya tidur dulu, tak larat lah. Cakap, okey lah. So Bainun pun masuk bilik. Dengan izin Tuan, saya pohon untuk merujuk saksi kepada gambar P4 sekali lagi Tuan. Dengan juga merujuk kepada gambar 7 Tuan. P4 7 P4 gambar 7 Tuan. P4 gambar 7 dirujuk oleh saksi. Baik, Suhana ya, tadi kamu kata kamu masih lagi duduk di meja yang sama. Di dalam gambar 7 ni adakah boleh kamu jelaskan kepada mahkamah di bahagian mana dekat meja tu kamu duduk? Dekat depan peti ais warna biru, warna putih tu. Tunjukkan dulu kepada Tuan Hakim. Tunjuk kepada Tuan Hakim. Dekat depan peti ais warna putih. Kamu duduk? Kamu duduk. Yang saya duduk. Okay, dekat kerusi yang kat sini. So Dekat saya menghadap dinding. Kerusi dekat mana? Kerusi di hadapan peti ais warna putih. Okay. Dengan izin Tuan Hakim, pohon juga untuk saksi ini menandakan kedudukan dia pada kali ini dengan tandaan Z. Tuan. Kedudukan tempat duduk kamu di P47 dengan tandaan Z. Benar Tuan? Boleh tandakan tempat duduk Sini ekor mata. saksi tandaan Z.
Dengan izin Tuan. Baik, Suhana, kamu telah menandakan tempat Z tu saya kurang jelas sama ada di meja makan ataupun di kerusi yang mana tu? Saya duduk atas kerusi di meja makan. Oh, kerusi di meja makan. Ya. Okey. Kerusi di meja makan. Ya, tanda. Okey, yang kamu katakan Bella pada masa tu di bahagian mana? Tak ada dalam gambar 7. Tak ada dalam gambar. Okey, kedudukan Bella tak ada dalam gambar 7 Okey. Daripada gambar-gambar mungkin daripada gambar 8, gambar 9 ataupun gambar-gambar seterusnya tu ada tak? Kalau ada, kalau kamu boleh nyatakan. Kalau tak ada, Dalam P4 tu ya, rujuk P4. dalam P4 juga Tuan. Ada tak? Ada. Dekat ada gambar 8. Gambar 8. Ada. Gambar 8 tu di bahagian mana ya? Dekat depan peti ais warna kelabu. Itu tempat Bella berdiri pada malam tu. Dengan izin Tuan, saya juga pohon untuk saksi ini menandakan kedudukan Bella pada waktu itu dengan tandaan mungkin Z1 Tuan. Sebab dah ada Z, saya guna Z1 Tuan. Adakan tempat Bella berdiri di gambar Z1 Roman lebih jelas Tuan. P7 8 ya. Benar Tuan. Dengan penandaan Z Roman 1 Benar Tuan. Saksi sila tanda tempat Bella yang dikatakan Bella berdiri di gambar P4 P7 P4 8 dengan penandaan Z Roman 1 dalam kurungan. Baik. Baik Suhana ya. Tadi kamu kata daripada tempat Z yang kamu tandakan, kamu nampak Bella melalui macam ni ekor mata. Ekor mata lah sebab. Jadi maksudnya daripada Z ke tempat yang kamu tanda Z1 Roman ni, macam mana kedudukan dia? Maksudnya dia di kiri kamu ke kanan kamu ke macam mana? Pandangan tu tak terhalang lah sebabnya. Pandangan tidak terhalang ya? Pandangan saya tidak terhalang. Sebabnya dia punya bench dapur tu, kabinet dapur dia tu tak tinggi. Yang kat tengah tu, yang membahagikan antara ruang tamu dengan ruang dapur. Okey, maaf ya Tuan, saya bertanyakan lebih sedikit berkenaan dengan gambar ini. Kalau dalam gambar 8 ini, ruang tamu tu di bahagian mana dalam gambar ni? Kiri. Sisi kiri. Sisi kiri. Okey. Kalau gambar 8 dengan 7 ni sambungkan, so jadilah satu rumah. Sisi kiri gambar Okey. Kalau gambar 7 dan 8 disambung Disambungkan secara sebelah-sebelah, 7 di belah kiri, 8 di belah kanan, so dia jadi keseluruhan ruang lah. Okey. Okey. Baik, jadi kamu kata pandangan kamu tidak terhalang ya daripada tempat kamu di Z ke Z1. Ya, betul. Okey. Kamu jelaskan tidak terhalang sebab apa? Sebab kabinet workbench dia tu, yang kabinet dapur yang ada marble hitam tengah-tengah tu. Okey, yang sebelah kiri tu ada gambar kabinet tu? Yang gambar kabinet tu rendah kan, dia dalam 3 kaki kot. Okey, kabinet hitam. So Bella dia berdiri. Okey. So Bella lebih tinggi daripada kabinet tu, saya memang boleh nampak lah. Bila Bella berdiri, saya nampak. Okey. Okey. Baik. Jadi yang kamu kata laundry tadi tu di bahagian mana? Dalam gambar 8. Okey, dalam gambar 8 di bahagian mana? Yang ada nampak pintu tu, tengah-tengah gambar 8, ada pintu, ada nampak mesin basuh 2 tingkat tu. Okey, so itu adalah laundry. Ya. Itu adalah ruangan laundry. Okay.
Okey, dan yang kamu kata kamu kena buka pintu tu adalah pintu yang nampak tu lah ya? Ya, betul. Okey. Baik. Okey. Jadi ini adalah untuk kejadian pada 22 hari bulan. Okey. Jadi kamu kata bila dah malam kamu nampak kamu masih lagi buat kerja, masa kamu nampak maksudnya Bella disuruh macam mana tadi keterangan kamu? Boleh kamu cerita balik? Saya nampak Siti Bainun, Okey. dia tak cakap lah. Dia macam bagi isyarat tangan dia je. Okey, tak Macam tu. maksudnya dia tak cakap. Dia tak cakap. Okay. Tapi bagi isyarat. Dia pergi dekat tepi Bella tu, lepas tu dia bagi isyarat tangan macam tu. Okey. So Bella pun bergerak lah. Bella bergerak ke Dia mana? bergerak terus masuk ke ruangan laundry lah. Bella bergerak masuk ke ruangan laundry. Okey. Kamu nampak Bella masuk ke ruangan laundry? Daripada tempat yang saya duduk tu, tak nampak. Okey. Jadi macam mana kamu kata Bella masuk ke ruangan laundry? Sebabnya, lepas saya nampak dua-dua orang tu pergi ke ruangan laundry tu, lepas tu saya dengar pintu ditutup, lepas tu saya nampak Bainun keluar daripada bahagian dapur tu untuk pusing dekat kabinet tu untuk pergi ke bilik tidur lah. Pusing ke kabinet untuk ke bilik tidur Ke bilik tidur siapa? Bilik tidur Bainun. Bilik tidur dia lah. Tidur. Okey. Baik, jadi pada masa tu kamu masih lagi berada di kedudukan Meja makan. Saya masih di meja makan, duduk di kerusi. Okey, duduk di kerusi. Selepas itu boleh kamu ceritakan apa lagi yang berlaku? Saya buat kerja sampai pukul 4 pagi juga, lebih kurang lah. Lepas tu saya tutup laptop, saya masuk bilik tidur. Okay. Masuk bilik tidur Okey. Okey, jadi maksudnya kamu tidur sehingga pukul berapa? Okey, saya bangun pukul, saya tak ingat lah. Tapi masa yang saya bangun tu, keadaan dah macam kecoh-kecoh sikit. Sebabnya Maksudnya pagi tu lah ya? Pagi tu, dah pagilah, dah cerah dah. Pagi keesokannya lah? Pagi keesokan harinya, iaitu pada 23 hari bulan April 2021. April ke Mei? Tadi kamu kata Mei kan? Apa dia? Tadi kamu kata Mei. Mei. Maaf. Okay. 23 hari bulan Mei 2021. Pada paginya, okey. Okey, pagi tu macam dah kecoh-kecoh. Masa saya sedar tu dah kecoh-kecoh. Sebabnya Siti Bainun ada booking studio untuk kita semua pergi ambil gambar raya. Okey. Saya tak ingat lah. Ampang kot. Saya tak ingat exactly tempat tu kat mana. Tapi dia satu studio untuk ambil gambar lah. Okey. Kamu kata di Ampang kot. Maksudnya kamu ingat mungkin di Ampang ataupun macam mana tu? Saya tak boleh bagi secara pasti exactly tempat tu kat mana. Tapi di dalam kawasan Ampang. Okey. Okey, maksudnya pada masa tu kamu kata pagi tu dalam lebih kurang pukul berapa tu? Saya rasa dalam lebih kurang pukul 10. Sebabnya studio tu di booking pukul 11. 11 ke pukul 12. Lebih kurang macam tu lah. So macam dah kecoh-kecoh sebab takut lambat kan. So nak gosok baju lah, nak gosok tudung lah. Sebab semua orang kena pakai baju raya. Okey. So lepas tu kita semua siap-siap. Kita turun lah daripada kondo tu nak pergi raya. Sekali lagi, kita tu siapa? Okey, kita tu adalah saya, Siti Bainun, Ina, Hani Azura, Syera, Yasmin,
Aida, Balkis, Mariam, Aryan, Okey. Jane, Tulus Jiwa, Okey. Tulus Bail. Tu je saya rasa. Okey. Macam mana dengan Bella? Bella tak ikut. Okey, Bella tidak ikut. Okey, kenapa Bella tak ikut? Saya tak tanyalah kenapa Bella tak ikut. Saya tak tanya Okey. Saya tak tanya. Saya tanya. Okey, kamu tanya. Betul-betul saya tanya. Saya tanya dekat Bainun, Bella tak ikut ke? Lepas tu Bainun ada jawab dengan saya, macam mana nak bawa Bella kak, nanti orang ingat saya dera dia. Saya ingat Bainun ada cakap macam tu kat saya. Okey. Okey, maksudnya selepas itu adakah kamu pergi ke studio tu, dan macam mana dengan Bella? Bella kamu kata tak ikut. Macam mana dengan boleh kamu jelaskan? Okey, so semua orang pergi, Bella tak pergilah. So saya pun tak ada recall ataupun nampak Bainun ada hantar Bella ke mana-mana, sebab Bainun keluar sekali dengan kita orang. Jadi maknanya Bella ditinggalkan seorang diri di rumah lah. Di rumah kondo tu. Bella tinggal seorang diri di rumah kondo. Okey. Okey, baik, seterusnya kamu kata studio tu di-booking mungkin dalam pukul 11 ataupun pukul 12. Jadi macam mana kamu sampai di studio tu? Apa yang berlaku? Sampai kat studio tu, lepas tu kita ambil gambar lah juru kamera tu. Cameraman tu pun macam susun lah, okey lah nak ambil gambar macam mana. So kita ada ambil gambar sorang-sorang-sorang, ada yang ambil gambar berdua, lepas tu ada yang ambil gambar budak-budak je. Lepas tu semua orang. Okey, baik. Jadi kamu berada di studio tu untuk ambil gambar tu berapa lama? Kejap mungkin sampai lebih kurang pukul 2 kot. Okey, lebih kurang pukul 2 petang. 2 petang. Di studio Okey. Jadi selepas pukul 2 petang tu, daripada studio tu Lepas pukul 2 petang tu kita apa turun yang berlaku lagi? kita turun daripada studio tu. Okey. Kita naik kereta untuk balik semula ke kondo lah. Untuk balik semula ke kondo Okey. Okey. Maksudnya adakah kamu ada balik ke kondo lah? Balik ke kondo. Balik ke kondo. Okey. Kemudian bila balik di kondo tu Balik kat kondo tu, saya ingat masa pergi tu, saya bawa kereta Siti Bainun. Saya tak bawa kereta saya. So, bila saya balik, saya naik atas untuk ambil saya punya barang-barang. Sebab saya nak terus balik ke Kelang. Ambil barang-barang, maksudnya barang-barang apa ni? Macam beg baju lah. Barang-barang itu beg baju lah ya? Okey, untuk balik ke Kelang. Baik, pada masa kamu naik ke kondo tu, kamu naik dengan siapa? Saya naik dengan... Sekejap Sebab balik tu saya balik dalam kereta saya. Tak apa, kalau kamu tak ingat, cakap je kamu tak ingat. Saya tak ingat. Okey, tak ingat. Baik, pada masa kamu naik ke kondo tu, apa yang kamu nampak lah di kondo tu? Maksudnya kamu naik, tadi kamu kata Bella ditinggalkan berseorangan. Jadi masa kamu naik tu, siapa yang ada di kondo tu pada masa kamu naik tu? Sebab masa saya sampai kat kondo tu, Siti Bainun dah masuk rumah dulu sebab kan kita naik kereta asing kan. Okey, so maksudnya Siti Bainun dah balik ke rumah terlebih dahulu lah. Dia dah sampai kat rumah dulu. Okey, jadi masa kamu naik ke kondo tu,
siapa yang ada di kondo tu? Kamu ingat tak? Okey, masa tu yang saya budak-budak yang saya sebut tadi semua ada. Okey. Lepas Maksudnya tu budak-budak Bella ada kat situ lah sebab Bella kan tinggal tadi. Okey, Bella So ada bila kita balik Bella ada lah. masa kamu naik ni Bella berada di mana? Saya tak perasan. Sebab masa tu saya macam rushing sebabnya Haiza tunggu kat bawah sebab kita nak balik kan. So saya macam nak naik sekejap je lah nak ambil baju. Okey. Dengan izin Tuan, saya pohon arahan daripada mahkamah sebab saya masih ada lagi soalan untuk ditanyakan kepada saksi ni Kita Tuan. berhenti setakat keterangan pada tarikh tersebut ya. Lepas tu Pada untuk 23 hari bulan. peringkat seterusnya kita akan sambung lah ya. Baik Tuan. Untuk saksi ke-8 ya. Dan kita telah mempunyai tarikh untuk perbicaraan selepas ini Tuan, itu pada 13 hari bulan Tuan. Okey, untuk Puan Suhana binti Zam, kamu dilepaskan sementara menjadi saksi kes ini. Nanti kena hadir lagi pada tarikh akan datang 13. Benar Tuan. 13 hari bulan Jun 2022 jam 9.30 pagi. Baik. Nanti pihak TPR akan update. Tapi setakat ini saya arahkan untuk kamu datang pada 13. Kamu dilepaskan sementara. Baik. Itu saja. Terima kasih. Untuk tak apa, gerak. Merujuk kepada tarikh-tarikh perbicaraan sambung bicara yang telah kita pihak-pihak setuju untuk kita tetapkan adalah pada 13, 16, 17, 29 dan 30 Jun ya. Jadi kalau mengikut senarai saksi pihak pendakwaan masih lagi agak panjang. Jadi saya adalah lebih baik untuk kita menambah tarikh-tarikh tersebut kerana pihak-pihak sebelum ni ada menyatakan untuk menambah pada bulan Julai ya. Baik Tuan. Jadi saya tangguh sebentar untuk pihak-pihak tengok tarikh, boleh ya? Nanti Boleh Tuan. Cross reference dengan pihak TPR dan peguam untuk kita tambah pada bulan Julai ya. Baik Tuan. Okey, saya tangguh sebentar untuk nanti maklumkan ya. Itu saja mahkamah, tangguh. Terima kasih Tuan Hakim.